Okay. So, seperti biasa sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder lah kepada Greenmatic. Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Kenapa saya selalu cakap founder pada Greenmatic? Sebab saya dah buat bisnes kereta sewa ni dah lama. And then ramai orang kenal saya sebagai founder Greenmatic. Dan company tu actually bisnes tu masih lagi jalan. Cuma sekarang ni bisnes tu saya dah hand over dekat kawan saya. And then sekarang saya fokus kepada bisnes SKV. So hari ni saya nak bercerita tentang salah seorang saya punya kawan, Puan Nazatul Nazira, macam mana dalam masa 6 bulan dia boleh buat 2.7 juta ringgit. Jangan saya nak adjust yang ni. Bagi dia smart sikit. Okay. So ini adalah Puan Nazatul Nazira ni ejen SKV. Dan dalam masa 6 bulan dia boleh buat jualan dalam 2. Kenapa dia? Sekejap. Saya tengok favorite. Oh ni, ni yang terbaru. Oh sorry, yang tu yang lama. Kenapa tak boleh nak tangkap ni? Hai. 2.7 juta. Just sorry. Okay. Okay, good. Ya Allah, teruknya. Okay, so tak apalah. Waalaikumsalam. Hai. Hai Puan Shirley, apa khabar? Alright. Sebelum tu you boleh tak mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen sikit. Cuba komen. Gambar saya ni bergegar. Alright. Tak berapa cantik lah dia punya ni. Saya nak clear bos, clear. Alright. Okay, so ni ke? Hari ni saya nak bercerita tentang Puan Nazatul Nazira ni. Ya Allah, susah betul nak. Susah betul nak ni. Kenapa ya gitu? Dia jadi tak apalah. Clear. Okay, so sambil saya berjalan ni saya cerita sikit tentang SKV. SKV ni dia adalah company yang menjual produk kesihatan, dan salah satu produk yang dia fokus adalah produk untuk kencing manis. Ada tak sesiapa yang pernah dengar tentang company ni? SKV. So saya dah jadi ejen company ni. So hari tu semalam saya live, ada orang cakap scam lah apa semua kan. So company ni dia dah wujud daripada tahun 2009. So dia punya founder dia yang pakai pernah. Alright. Okay, founder dia ni ni gambar dia. Okay, yang pakai spek mata ni Dr. Said, dan yang baju merah ni Puan Katika. Okay. And then macam SKV ni dia ada duta. Pak Nel adalah duta kepada SKV. Dan sekarang ni dah cerah. Alright. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak menjadi ejen lah untuk produk SKV. Alright. So nak jadi ejen dia, modal dia dalam kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65.40.
Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71.30. Dan kalau you duduk dekat Singapura, RM81. Alright. So, saya dah join SKV ni pada bulan Februari 2021. Alhamdulillah lah, daripada Februari sampai bulan Disember, total jualan lah yang saya dapat buat dalam 3.5 juta lah. Yes, okay. So, hari ni sebenarnya saya nak cerita tentang saya punya kawan ni, Puan Nazatun Nazira ni. Tapi gambar dia tak berapa clear. Baru clear sikit. Tadi mungkin gelap. Ini salah seorang ejen SKV. Nama dia Puan Nazatun Nazira. Daripada Jun sampai Disember, dia punya jualan dia 2.7 juta. Ada tak nak dengar cerita pasal dia ni? Macam mana dia boleh buat jualan dalam masa 6 bulan, dia boleh buat jualan dalam 2.7 juta. Kalau ada, cuba komen. Nak dengar. Dan sesiapa yang nak jadi ejen, nak join SKV, so you boleh komen nak, lepas tu you screenshot video ni dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Alright. So, Puan Nazatun Nazira ni, orang panggil dia Ira lah. Biasa kita panggil dia Ira. So, dia ni adalah salah satu contoh yang terbaik lah. Macam mana nak jadi seorang ejen SKV yang berjaya. Alright, jual apa? Okay. So, company dia, SKV ni dia jual produk kesihatan lah, produk untuk kencing manis. Dia ada 9 produk, dia ada produk untuk cuci usus, dia ada produk untuk kencing manis, dia ada produk untuk produk untuk anti penuaan, dia ada produk kopi untuk kurus. So mostly produk-produk dia produk kesihatan lah yang related dengan kencing manis. Macam kencing manis ni banyak lah. Kalau orang kencing manis memang biasanya dia akan ada masalah berat badan. Lepas tu dia ada masalah darah tinggi, dia ada masalah macam-macam lah, masalah jantung semua. So SKV ni dia fokus kepada produk kesihatan untuk orang yang ada masalah kencing manis. Alright. Okay, so Puan Ira ke Puan Kartika? Ni. So Puan Ira ni, dia ni kira macam pada saya dia adalah salah satu contoh terbaik lah macam mana nak jadi ejen SKV yang bagus. So Puan Ira ni kalau ikutkan, dia umur dia dah 28 tahun. Tahun lepas 28 tahun. So dia ni masa dia umur dia 20 tahun, dia ni dah mula berniaga. 8 tahun dulu dia dah start berniaga. Alright. So dia cerita lah masa tu dia buka macam butik lah. Dia buka butik dekat Kuantan. Siapa kat sini orang Kuantan? Butik tu dia jual macam-macam lah produk-produk kecantikan apa semua. You bayangkan, muda lagi umur 20 dah start berniaga. Kan, dia buka butik dekat Kuantan, and then macam dia cakap lah, macam biasalah, masa tu pun dia muda lagi, dia tak pandai nak urus the business. Business tu memang make money, tapi benda tu tak boleh berkekal lama lah. Selepas 3 tahun, tak silap saya, dia kata dia jual the business, dia jual business tu, and then dia start menjadi stokis lah pada tahun 2016 kan. Dia jadi macam, dia start business tu 2013, masa umur dia 20. Dia run the business apa semua, and then dia jual the business, and then dia start jadi stokis kepada satu produk lah tahun 2016. Alright, lepas tu dia kira macam Ira ni dia pandai. Dia kata dalam masa 3 bulan bila dia daftar jadi stokis kepada produk ni, and then dia dapat buat jualan dalam 8 juta. Tu cerita dia lah, 8 juta. Saya pun terkejut juga. 3 bulan saja dia boleh buat sale dalam 8 juta. Macam Ira ni, dia bagusnya dia pandai Facebook ads. Tahun 2016 kalau you pandai buat Facebook ads memang meletup-letup lah kan. You spend duit sikit, memang iklan tu boleh pergi lah.
Tapi tak sama macam sekarang lah kan. So dalam masa 3 bulan je dia dapat buat jualan, dia jual produk orang, dia jadi ejen produk orang je, 8 juta kan. And then dekat situlah dia start buat kesilapan lah, dia cakap kan. So bila dia nampak dia boleh jual produk orang sampai 3 bulan je 8 juta. And then dia start terfikir lah, apa kata kalau dia buat produk dia sendiri kan. So dia mencuba untuk jadi founder lah. And then saya tak pasti, dia pun tak cerita lah produk apa yang dia buat, tapi tak silap saya memang produk-produk kecantikan lah kan. So dia buat produk dia sendiri. So dekat situ dia kata bermulalah masalah dia, kan. So kita tanyalah apa masalah dia. So bila dia jadi founder, semua benda dia kena fikir. Dia kena fikir tentang apa, nak buat produk tu kan, packaging, lepas tu nak apply lesen, nak fikir pasal marketing, nak fikir pasal staff, nak fikir pasal cash flow apa semua kan. So banyak benda dia nak kena fikir. Kalau dulu dia jadi stokis kepada produk orang, dia fikir just nak jual je. Tapi bila dia pergi jadi founder, semua benda dia nak kena fikir. And then business tu kira make money tapi dia memang penat, struggle. And then dia kata lah, produk yang dia jual tu, walaupun dia pernah jual produk orang, dalam masa 3 bulan dia boleh buat sampai 8 juta. Tapi bila dia cuba buat produk dia sendiri, dia kata susah nak jual. Susah nak jual sebab banyak benda dia nak kena fikir. And then start pada situlah dia start buat business dia panggil hit and run. So dia tengok produk tu bagus, dia ambil produk tu dia cuba jual. Lepas tu tak jadi, dia tukar lagi produk lain. And then dia cuba jual, tak jadi, dia tukar. So sampailah business dia tu macam tak ke mana lah. And then masuk tahun 2021 lah, saya pun pernah dengar juga dia memang business dia memang jatuh, memang down gila. And then dia pun menjadi trauma nak meniaga kan. And then pada bulan Mac 2021, dia ni daftar jadi ejen SKV lah. Tapi masa dia daftar tu, dia tak fokus pun. Dia memang tak nampak benda tu. Dia sebab dia masih lagi duk buat business hit and run. Kan, dia nampak peluang, dia pergi buat, dia buat iklan, and then kalau tak jadi dia tukar business. Tapi dalam masa sama dia dah daftar jadi ejen SKV. And then dia ni pula memang menggunakan produk SKV, dan dia kata produk tu memang bagus lah untuk family dia kan. Okay. And then lama-lama dia fikir macam dia start nampak lah kejayaan ejen SKV. So dia pun terfikir, daripada dia pening kepala nak fikir pasal produk lain apa semua kan, kenapa dia tak fokus kepada produk SKV? Sebab apa? SKV ni dah ramai melahirkan ejen-ejen yang dah berjaya kan. So dekat situ pada Jun 2021 dia start fokus kepada bisnes SKV. So Puan Ira ni dia daftar, dia jadi ejen pada bulan 3 2021. Tapi masa tu dia tak ambil pot kan. Dia memang dia buat tak peduli. Dia just guna produk je. Alright, jangan saya minum dah harga pula. Ada lagi ke yang mendengar saya punya story ni? So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen SKV. Saya mencari tim sesiapa yang nak menjadi ejen SKV. Saya off ni dulu. You all kalau ada soalan nak tanya, boleh tanyalah. Saya cuba jawab lah. Ada tak nak tanya soalan? Sambil-sambil saya bercerita tu, kalau nak tanya soalan, tanya je. Okay, lepas tu bulan Jun dia start fokus. And then dia cerita lah apa benda yang dia buat. Okay, so dia kata dia masuk semua training. Macam SKV ni bila you daftar jadi ejen, you akan dapat training lah selama 5 hari. So dia masuk training 5 hari tu. Lepas tu apa benda betul yang Ira ni buat, dia tengok semua video yang disediakan. So macam SKV ni dia ada sediakan, tak silap saya lebih kurang 36 video. Dia tengok semua video-video tutorial, video-video tentang produk, video-video tentang marketing plan. Semua dia tengok dan dia apply kan. So pada bulan Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember,
berapa bulan lah? Bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 7 bulan. 7 bulan. Total sale dia 2.7 juta. And then macam Ira ni, dia sebab apa dia ada pengalaman menggunakan Facebook Ads. Dia memang menggunakan Facebook Ads lah. Tapi hujung-hujung tahun tu dia kata dia dah tak pakai dah Facebook Ads. Sebab apa? Macam iklan tu tak berkesan. Dia keluar duit tapi kira macam tak convert lah. So pada bulan Disember tak silap saya dia dah tak pakai Facebook Ad lah. Mula-mula tu je yang dia pakai Facebook Ad. And then dia punya jualan dia yang tertinggi pernah capai dia kata 800,000 sebulan. Dan dia punya keuntungan lah boleh capai sampai 60,000. Itu dia. So you all kalau you nak jadi ejen SKV yang berjaya. Sebab apa SKV ni dia dah sediakan semua benda dah. Produk dia dah sediakan, bahan marketing dia dah sediakan, training dia dah sediakan, sistem dia dah sediakan. So macam you daftar je, you make sure you masuk training yang disediakan. Alright. Salah abang, kalau buat bisnes ni jual online ke macam mana? Betul. Okay, bisnes ni 100% online. You tak payah buka kedai apa semua dan bila you daftar jadi ejen, you boleh jual satu Malaysia dan juga Singapura. Kan? So macam you dekat mana? Nes ni duduk lokasi kat mana? Macam saya dekat area saya dekat Sepang. Saya ada customer dekat Sabah, dekat Sarawak, dekat Singapura pun ada. Kan? So bisnes ni memang 100% online, kita tak payah pegang stok. Kalau customer kita promote, lepas tu kalau customer nak beli, bayar dekat kita and then kita submit order melalui sistem. Lepas tu nanti HQ yang akan hantar. So you tak perlu kedai. And then macam ada customer dia nak beli, ada customer juga dia guna produk macam dia suka produk tu. Ada customer nak daftar jadi ejen lah sebab apa dia nak dapatkan harga lebih murah lah. Lepas tu ada juga customer yang dia pun nak jual, dia pun nak berniaga kan. So macam saya join bulan Februari 2021. Masa tu saya ejen semua tak ada, customer pun tak ada. So apa yang saya buat adalah first kali saya beli semua produk and then saya gunalah. And then macam saya bising. Macam saya menarik macam mana nak daftar. Okey, macam mana nak daftar? You pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. You pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Modal dia nak jadi ejen, kalau you duduk dekat Semenanjung RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah RM71.30. Kalau dekat Singapura RM81. Kan? You kena bayar. Tapi you dapat barang. Sebenarnya dia tak ada modal pun. You bayar duit tu, you dapat barang. First you dapat produk dia lah. You dapat produk ni. Defend ni kan. Defend ni harga RM60. Yang lebih-lebih tu kos postage lah. Lepas tu you dapat training 5 hari. Lepas tu SKV juga disediakan bahan-bahan marketing, video testimonial, poster dia bagi. Itu saja pun nilai dia pun lebih pada RM3,000. Lepas tu SKV juga dia sediakan sistem business online. So dekat situ you boleh tengok berapa sale you, berapa you punya commission, berapa ramai ejen you nak submit order, semua dia dah sediakan. You tak payah pening kepala nak buat website. Semua dah ada. Okay. So macam untuk tahun lepas lah SKV sudah melahirkan hampir 40 orang jutawan. Kan? Macam Ira ni dia salah seorang jutawan lah. Dia sekejap je. Cuma dia punya kelebihan dia tu dia ada pengalaman lah. Dia ada pengalaman berniaga kan. So you all kalau macam kalau tengok cerita Ira ni, dia ni dulu asalnya dia founder tau, founder produk. Tapi bila nak jadi founder bukannya mudah. Tak senang tau. Kan? Sebab pun semua benda nak fikir pasal packaging, nak fikir pasal production, nak fikir pasal lesen, nak fikir pasal staff, marketing, semua benda nak kena fikir. Sebab tu ramai orang jadi founder, last sekali dia not found. So macam SKV ni pada saya senang lah, kita tak payah pening kepala nak fikir buat produk dah ada, kita just guna dan kita share.
Macam saya, tahun lepas saya punya jualan lah. Nak tengok tak saya punya sale? Okey, siapa-siapa yang berminat nak join team saya, you boleh WhatsApp dekat, okey, ini saya nak tunjuk saya punya sale. Ni sale saya pada bulan ni. Daripada 1 Januari, 1 sampai 11 Januari. Alright, kalau you nampak, saya punya personal sale dalam 3,000 lebih, 3,500. Saya punya group sale dalam 212,000. Dan saya punya commission lah sekarang ni 16,000. Alhamdulillah. Baru 11 hari berniaga. 11 hari berniaga. So ada tak sesiapa yang nak jadi ejen SKB? So macam SKB ni you jangan risau. Memang dia ada lesen lah. Dia ada lesen. Lesen macam semalam ada orang cakap apa? Skill cepat kaya lah tak. Company ni memang ada lesen. Produk-produk dia tu semua ada KKM. Jangan saya tunjuk. Ni. So macam SKV, dia memang ada lesen syarikat jualan langsung. You boleh pergi dekat laman web KPDN HEP. You boleh type SKV. SKV ni dia memang ada lesen syarikat jualan langsung. So tak ada isu kan. Sebab apa? Kerajaan sendiri pun mengeluarkan bagi lesen. So tak ada masalah. Dia bukannya scam ke, skim cepat kaya ke. Ni memang real business. Cuma sekarang ni ejen dia tak perlu pegang barang. Tak perlu pegang barang, tak perlu push barang. Sebab apa sekarang ni kan PKP, kita pun kalau nak pegang barang, nak pergi packing barang, nak pergi apa semua tu jadi susah lah kan. Alright. So macam saya punya jualan saya buat bisnes ni dengan isteri saya saja. Ini kita punya sale lah. Ni gambar lama je, saya ambil cari gambar baru. Okey. Gambar baru. Oh, gambar baru saya tak ni lagi lah. Sekejap saya cari. Gambar baru. Gambar baru. Ni. Okey, ni saya SKB ni saya buat dengan isi saya je. So kita orang 2 orang saja. Alhamdulillah lah. Jualan kita tahun lepas 3.5 juta. 3.5 juta. Alhamdulillah. Macam saya sebelum ni saya buat bisnes kereta sewa. Disebabkan COVID, disebabkan PKP, bisnes kereta sewa tak boleh jalan. Dan saya join SKV. Saya start join tu pada bulan Februari 2021. Dan pada tahun lepas total jualan saya 3.5 juta. Kan? So macam saya ni kira macam semua orang boleh. Sebab apa macam saya pun asalnya saya tak tahu pasal produk-produk kesihatan ni. Saya sebelum ni saya buat bisnes kereta sewa. Kan? And then saya masuk SKV memang banyak video tutorial kan. Tiap-tiap minggu ada kita boleh belajar. So bila kita belajar, kita ada knowledge, kita boleh jual. So macam sekarang ni saya punya total sale dalam 3.5 juta. Alright, selamat pagi. Okay. So sesiapa yang berminat, copywriting banyak gila. Memang dia punya bahan-bahan marketing tu banyak gila. Beribu. So you boleh muntah tengok kan. Tiap-tiap hari dia bagi. Copywriting ada. So macam HQ pun bagi. Tak ada masalah kan. Cuma you larat ambil ke tidak. Dia punya testimonial tu banyak gila. Beribu. Saya pun pening kepala nak pilih banyak kan. Banyak sangat. Cuma macam saya tak suka pakai copywriting pada HQ. Saya suka buat sendiri. Saya buat sendiri kan. So macam saya tak suka copywriting panjang-panjang. Sebab saya rasa lah sekarang ni zaman orang dia nak tengok video. Kan. So dia orang malas nak baca. Macam HQ dia ada bagi copywriting apa semua. Cuma saya memang tak ambil lah. Saya just buat copywriting saya sendiri. Saya tulis pendek-pendek je. And then kebanyakannya saya punya marketing tu saya guna video lah. Alright. So video macam sekarang ni you guna produk kan. You share ataupun you rakam video lah. You guna produk ni apa kesan pada you kan. So saya kadang-kadang saya ambil juga video-video daripada HQ kan. Macam HQ dia banyak lah
dia menggunakan artis-artis, influencer kan. So kadang-kadang saya ambil juga video pada HQ, tapi copywriting tu biasanya saya buat sendirilah. Copywriting tu saya tak tulis panjang-panjang. Saya kira macam pendek-pendek je. Kan. Saya berminat nak jadi ejen dari Pasir Gudang. Boleh. So kalau you berminat, you nak jadi ejen, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. So saya target lah siapa yang join SKV bawah saya ni, dalam masa 12 bulan dia boleh buat profit lah dalam 20,000 sebulan. Benda ni memang boleh. Kan, macam Puan Ira ni, macam Puan Ira saya cerita tadi, dia punya 7 bulan, total sale dia dalam 2.7 juta. So memang dia punya commission tu lebih lah daripada 20,000 sebulan. Dia punya jualan dia tertinggi 800,000, dia punya commission tu boleh pergi sampai 60,000. Kan? So dalam keadaan sekarang ni semua barang naik apa semua kan. So kalau kita ada extra income tu, alhamdulillah lah, syukur. And then produk dia ni memang macam SKV ni, dia dah lama company ni daripada tahun 2009. Kan? And then macam saya tengok, macam ada juga ejen yang dah join daripada tahun 2009 sampai sekarang masih lagi menjadi ejen. Ada tak you nak tengok ejen SKV macam orang yang lama? Ada tak nak tengok? Okay, ejen SKV yang dah lama dengan SKV. Sekejap saya cari ni. Ni kot. Oh ni sampai bila? Sampai November. Sekejap Husband saya baru join. Okay, boleh. Okay, sekejap saya cari. Okay. Haji Asmuin. Okay. Ini adalah antara ejen SKV yang paling lama. Haji Asmuin ni, kita panggil dia Tok Wan. Tok Wan ni dah join SKV start daripada tahun 2009 lagi. Dan tahun lepas dia punya jualan 3.6 juta. Haji Asmuin ni, dia umur dia 66 tahun. 66 tahun dan dia ni kira dulu dia ni kerja government, dia ni pesara kerajaan. So saya tanya dia, Tok Wan, kenapa Tok Wan dah elok-elok pesara apa semua, relax lah. Kata macam dia tak nak, bila dia bersara, dia nak ada benda dia buat kan. So macam Tok Wan ni dia suka berkawan, dia suka ni lah. So sekarang ni umur dia 66 tahun. So masa dia sebelum bersara tu, dia memang planning dia nak ada satu bisnes. Sambil-sambil dia buat, sambil-sambil dia jual, dia sihat, dia boleh jumpa orang. Alright. So macam tahun lepas Tok Wan ni dia punya sale dalam 3.6 juta. Bayangkan, sambil-sambil bersara, sambil-sambil buat duit. Macam Tok Wan ni dia memang online dia tak erti. Dia memang offline. Offline tu maksudnya dia akan jumpa kawan-kawan dia apa semua kan. Kan? Selamat pagi. So dia banyak menggunakan offline lah. Dia WhatsApp, dia call, dia jumpa orang. Ni Tok Wan. Dia kalau macam media sosial dia tak pandai. Dia TikTok tak kerti, Facebook pun kalau kita tengok Facebook dia tak ada apa. Dia memang offline ni Tok Wan. Tapi dia power lah. Dia punya jualan dia tahun lepas 3.6 juta. So you all, kalau you tak pandai pun boleh, insyaAllah. Janji you nak belajar. Okay, ada tak sesiapa yang nak jadi AJ SKV? Kalau ada, komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Alright. So, macam SKV ni saya join pada bulan Februari. Masa saya join tu, saya pun tak tahu apa-apa. Agent pun tak ada, customer pun tak ada. Apa yang saya buat adalah saya guna dulu produk, and then saya guna produk, saya beli lah semua produk, and then saya cuba. Masa tu saya tak ada masalah kencing manis. Cuma saya nak cerita sikit apa perubahan yang berlaku kepada saya. Ada tak nak tahu? Perubahan yang berlaku kepada kesihatan saya lah lepas saya gunakan produk SKV. Dan saya sangat bersyukur lah. Dan saya buat live ni hari-hari. Kalau you beli ke, you beli ke ataupun you tak jadi ejen pun saya tak ada masalah. Janji saya dah sampaikan. Okay, so sebelum ni saya ni ada masalah berat badan tau. Saya punya berat badan tu pernah capai sampai 81 kilo. And then yang part yang tak paling best sekali, saya punya berat badan tu macam setiap hari dia naik.
naik kan. So naik tu cepat, lepas tu nak turun tu bapak punya susah kan. Siapa kat sini ada pengalaman, you ada masalah berat badan kan. Lepas tu macam bila you sampai satu level tu, berat badan you tu cepat naik. Macam hari ni 80 kilo, esok you bangun naik 81. Lusa you bangun 82. Macam setiap hari naik sekilo-sekilo. Ui, berat badan ni bila dah naik, laju je. Nak turun tu punyalah susah kan. So saya pun cubalah cari macam-macam produk lah, exercise lah apa semua. Nak kuruskan badan, nak turunkan berat badan. Macam saya cuba exercise, tapi saya umur 40, tak larat lah nak exercise, nak pergi gym pun tak ada masa kan. Lepas tu saya pun belilah produk-produk untuk kuruskan badan apa semua. Macam banyaklah dekat luar sana produk-produk yang kalau kita makan tu dia akan cuci kita punya usus lah. Tapi ada produk tu yang kalau kita makan sakit sakit macam rasa menyesal gila kan. And then macam founder produk tu kebanyakannya dia bukannya dia bukannya ada sijil tauliah apa semua. Dia orang ni hanya mungkin dia ada modal and then dia buat produk. And then bila kita tanya dia tak boleh nak jawab kan. Kerja dia suruh kita beli produk, makan je produk dia. So macam saya pun ada beli produk kan. Dia jual produk kurus. Lepas tu saya makan memanglah kita cirit-berit apa semua. Lepas tu tapi berat tu memang turun lah. Macam berat tu turun 2 kilo tapi naik 3 kilo lah. So kita tanya dia, aku dah makan produk kau ni tapi macam berat tu turun tapi tak boleh nak sustain. So dia kata, macam ni kau kena beli lagi produk aku kan. Kita pun beli, makan tak jadi apalah. Tapi sebenarnya bila saya masuk SKV, sebenarnya untuk kita turunkan berat badan dia ada sains dia. So first kali kita kena ubah gaya hidup lah. Ubah gaya hidup, kita kena ubah makanan kita. And then macam yang menyebabkan gemuk ni sebab gula kan. So ilmu tu yang tidak diajar kan. So macam saya nak kuruskan badan, first kali saya kena stop gula lah. Kena stop gula. Macam sebelum ni memang masa saya guna produk-produk kurus tu, tak ada pun orang cakap kan. So saya pergi kedai mamak memang bantai teh tarik apa semua kan. So benda-benda tu yang menggemukkan. Saya sedang cari produk yang boleh turunkan berat badan sekarang ni. Boleh. Dia nak turunkan berat badan, dia macam SKV, dia ada juga produk untuk ni. Tetapi sebenarnya, macam sekarang ni kalau banyak orang umur 40, 50 kan, tak larat nak pergi gym. So, saya cerita sikit macam mana nak turunkan berat badan. Macam saya sebelum ni 81 kilo. Saya pernah turun dalam masa 2 bulan 10 kilo. Tanpa exercise and then makan macam biasa. Kan? So macam bila saya daftar jadi AJSKV, saya belajar dengan Dr. Syed. Macam ni nak turunkan berat badan. First kali you kena stop gula lah. Tapi macam kita dah suka makan benda manis. So kalau stop gula tu boleh jadi murung lah kan. Macam SKV dia ada juga produk, nama dia ni saya tak bawa dia punya tu. Nama dia ni Zero. So kalau you suka makan manis, so you buang gula. Macam saya dekat rumah saya memang dah buang gula. Gula rumah saya memang tak ada kan. Tapi saya gantikan dengan ni produk SKV ni, Zero ni. Sihat semula jadi, manis tanpa kalori. So saya guna ni. So yang ni dia berbeza berbanding dia sebenarnya yang ni stevia lah, tapi yang ni dia special. Sebab apa? Dalam ni dia ada kromium lah. Sebab macam kita ni bila gemuk, punca dia adalah itu adalah tanda-tanda badan kita ni dia dah jadi ada masalah rintangan insulin. Sebab apa? Bila kita makan benda manis, so badan kita ni akan menghasilkan insulin, dan insulin ni bila keluar je, dia akan gula yang kita makan tu dia akan masuk dalam kita punya sel, dan sel kita akan gunakan gula tu sebagai tenaga lah. Tetapi kalau hari-hari kita duk bantai gula, minum teh tarik, makan nasi, makan roti, makan benda manis lah yang ada gula, so lama-lama badan kita ni dia punya insulin tu dia dah jadi macam tumpul. Sel kita ni tak boleh detect dah insulin. So bila insulin ni dia macam dia jadi tumpul, so insulin tu tidak dapat digunakan, dan insulin ni dia bila tidak digunakan dia akan disimpan dalam bentuk lemak, dan lemak tu dia akan berkumpul dekat perut kan. Itu yang saya berat badan naik, lepas tu perut saya buncit apa semua kan. And then perut yang lemak yang paling susah nak turunkan dekat perut lah.
bila saya ambil yang ni, first kali saya potong gula, saya ambil yang ni. Dalam zero ni dia ada chromium. So chromium ni fungsi dia adalah untuk macam bila kita ambil and then dia akan bagi kita punya insulin tu jadi tajam. So insulin tu jadi tajam, maknanya kalau kita makan benda-benda manis, so sel kita ni dia mudah serap gula tu. And then badan kita tidak perlu menghasilkan lebih banyak insulin. So apa yang berlaku adalah badan kita bertukar daripada mod simpan lemak kepada mod bakar lemak. So that's why saya tengok bila saya gunakan zero ni, saya punya perut tu kempis tau. Kempis. Dia tak adalah saya exercise sit up ke, tak ada. Saya just macam biasa je. Saya just amalkan ni and then saya biasa berjalan, makan macam biasa. And then isteri saya cakap, abang, perut abang ni nampak macam makin kempis. Dulu saya memang perut tu memang macam perempuan mengandung siapa kat sini yang ada masalah perut buncit? Waalaikumsalam. Wah, bestnya zero. Alright. And then satu lagi, macam SKV dia ada juga produk. Yang ni, yang warna hijau ni lah. Yang ni nama ni Nutrel. So saya pun ambil juga yang ni. So yang ni Nutrel ni kalau you minum, dia bancuh you minum. So dia akan cuci you punya usus. So saya hari-hari saya minum. Hari pertama saya minum, saya cirit 5 kali. So kalau you macam perut you besar, perut you buncit kan, kalau you tengok perut you tu besar pelik kan, so biasanya dalam kita punya usus tu memang ada, dipanggil kerak najis lah, kerak najis. So make sure you kena cuci lah you punya usus. Sebab apa, kerak najis ni lama-lama dia berkumpul, dia akan menjadi toksin. Alright. Okay, macam mana nak dapatkan produk ni? You boleh pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, and then nanti saya minta team saya contact you. Kan? Alright, so yang ni Nutrel ni saya guna. Hari pertama saya minum, hari pertama je you minum je ni 5 kali saya cirit. Masa tu perut saya besar, perut saya buncit. Memang dia cuci lah you punya usus. So yang ni kalau you minum seminggu pun dia akan buang 2 ke 3 kilo. Kan? Yang ni, this one. And then this one, you jangan risau. Sebab apa? Produk ni formulasi doktor. Yang buat ni doktor. Lepas tu memang ada KKM dan ada JAKIM. You jangan risau. Saya dah pakai benda ni 10 bulan. Alhamdulillah, so far okey, tak ada masalah kan. Siapa yang ada masalah sembelit, yang susah nak buang air besar kan, yang nak cuci you punya usus, you boleh dapatkan ni. Dia harga dia satu kotak tu dalam RM105. Ada 20 sachet. Dan sekarang ni dia ada pack trial. Pack trial ada 3 sachet macam ni, RM20 je. Kan? Kat mana? Dekat Terengganu. Ejen sekarang ni, ejen dia tak pegang barang tau. Ejen tak pegang barang. So you boleh order dekat mana-mana ejen, dan ejen ni dia akan submit order dekat HQ. HQ akan hantar. So barang tu kalau Semenanjung, you akan dapat dalam 1 ke 3 hari sampai. Kan? Oh, boleh. Alright. So okay, so lepas tu nak kurus, itu je lah saya pakai. Nak kurus kan. So alhamdulillah lah, macam saya guna produk SKV ni dalam masa 2 bulan saya turun 10 kilo kan. So daripada 81 turun kepada 71. Tu kesihatan. Lepas tu macam saya juga guna, saya pun hari-hari saya minum ni. Kalau you nampak saya morning walk kan, saya akan minum benda ni lah. Tapi yang ni sebenarnya botol kosong je lah, botol recycle. Saya just campur sikit Vitec, and then saya letak air sejuk, saya minum lah kan. So yang ni saya nampak bila saya minum ni, apa yang saya perasan adalah saya punya stamina tu makin okey kan. Macam dulu kan, saya selalu lemah, selalu demam semua. 3 bulan biasa saya akan demam tapi bila saya gunakan produk SKV, setakat ni lah saya memang tak demam. Memang tak ada sesama apa semua. Kadang-kadang nak jadi sesama, dia tak jadi. So produk ni dia macam, dia meningkatkan kita punya sistem imun. Dia bagi stamina kita, dia kontrol balik kita punya berat badan. Alright. So macam SKV pun dia ada juga produk yang ni, produk defense. Okay, itu kesan kepada saya lah. Macam saya berat badan sekarang ni dah normal. Lepas tu saya punya stamina pun alhamdulillah okey. And then macam isi saya, lagi kesian lah isi saya. Ada tak nak dengar cerita pasal isi saya? Isi saya ni lagi kesian lah. Okay, so isi saya ni, kita orang umur sama, 40 tahun ni masuk 43 kan. So isi saya ni dia pernah kena stroke kan.
pernah kena stroke. Jangan saya minum dulu. Okay, ada tak nak dengar cerita pasal isteri saya? So kalau siapa yang ada isteri ke, ada ibu ke, ada adik ke, kakak ke yang kadang-kadang kita tak perasan. Isteri saya ni sebelum kahwin dia memang dah ada masalah masalah senggugut. Perempuan ni bila dia datang bulan kan, so bila dia period je, macam isteri saya ni dia senggugut teruk gila. Dia punya senggugut tu kira macam dia kena makan painkiller untuk, kalau tak memang menangis-nangis sakit kan. Siapa kat sini wanita yang bila dia datang bulan dia senggugut teruk kan? Macam isteri saya ni memang senggugut teruk lah. Memang kalau dia tu menahan tu menitih mata lah, sakit kan. Alright, lepas tu macam bila dia duk makan painkiller, dia makan painkiller tu start sebelum saya kahwin lagi. So saya kahwin dengan isteri saya dalam tahun 2005. So masa saya kahwin tu, saya tengok dia bila dia datang bulan je dia akan sakit gila. Saya pun cuba urut apa semua, tapi memang tak boleh. And then dia akan makan painkiller. And then pada tahun 2018 tiba-tiba isteri saya ni dia sakit sangat, perut dia sakit. Saya ingat nak datang bulan apa semua. So tapi belum period lagi. And then sapulah minyak apa semua, tak lega. Bawa pergi klinik, doktor check apa semua, scan, tak ada apa-apa kan. So doktor bagilah ubat gastrik lah, takut angin ke apa kan. Makan ubat gastrik tak lega. Lala duduk kat rumah tak tahan. And then isteri saya cakap, bang bawa pergi hospital lah. Pergi hospital, doktor scan perut dia, tak nampak apa-apa. Memang nak kata appendix ke, tak ada. So doktor, tapi sakit apa. So doktor cakap macam ni lah, kita buat operation, belah perut dia, tengok apa benda. Dan kalau kita jumpa benda-benda yang tak bagus, kita potong je. So isteri saya pun tak boleh nak kata apa, dah sakit sangat kan. So doktor pun dekat hospital Putrajaya, dia pun belah perut isteri saya, tengok. Dia ambil gambar. Tengok rupa-rupanya isteri saya ni, dia punya usus tu dah rosak tau. Usus dia tu macam, doktor ambil gambar dia macam orang tumbuk kan. So doktor cakap, ini usus ni dah rosak ni, kemungkinan kanser kan. So doktor cakap, ni tak boleh lah, kena potong. So saya pun tak boleh nak kata apa, potong. Isteri saya memang dah tak sedar lah, potong 15 cm. You bayangkan isteri saya, dia punya usus tu dah kena potong 15 cm. And then saya pun fikir, macam mana usus isteri saya boleh rosak kan? Kalau sebab makan, saya kahwin dengan isteri saya 2005 lah. So apa yang dia makan, saya makan. And then kalau nak sebab makanan, saya pun mungkin akan dapat benda yang sama. Tapi saya tak ada sakit apa-apa. And then saya fikir, satu benda je saya tak makan painkiller. Sebab apa, isteri saya ni bila dia datang bulan, dia makan painkiller tu banyak gila. Sekali makan macam 20 biji. 20 biji kan. 15 cm. Lepas tu so saya suspect lah, yang membuatkan usus dia tu rosak disebabkan painkiller tu. Tapi benda ni bukannya you makan hari ni terus esok rosak tu. So isteri saya ni, dia dah makan painkiller tu daripada zaman dia anak dara lagi. Dah berpuluh tahun. So selepas hampir 20 tahun barulah dia dapat efek. So painkiller ni sangat bahaya. So kalau you ada kawan-kawan ke, adik ke, kakak ke, kawan siapa-siapa yang senggugut dan dia ni asyik makan painkiller, you kena pesan kat dia, be careful. Sebab jangan jadi macam isteri saya. Kalau dah usus tu rosak kan, memang kesian lah. Dan bila dah potong usus kan, dia nak makan, isteri saya nak makan, dia nampak lapar, tapi dia makan sikit dia dah kenyang. Itu kelebihan dia lah. Bila dah potong usus, dia cepat kenyang. Tapi nafsu dia nak makan tu, nak makan ni kan. Bila makan sikit dah kenyang. Sebab apa, usus dia pendek. Alright, lepas tu lepas kira macam buat operation tu kira settle lah. Tapi bila datang bulan, isteri saya tetap masih lagi senggugut kan. Bila senggugut, saya pun sapulah minyak. Tapi kalau dah tak tahan sangat, dia terpaksa ambil painkiller. And then saya fikir, kalau macam ni, silap akhir bulan lagi, nanti kena rosak lagi usus dia kan. Okay, so kita tak jumpa solution. Macam saya pun ada jugalah pergi farmasi, beli apa, macam ada macam pil lah, macam tak apa benda, Primrose kan. Beli tu makan tak jadi apa-apalah. Alright. So
2018 buat operation tapi masalah senggugut tu still tak settle. Bila datang bulan tetap kena makan painkiller. Okey, masuk tahun 2019 tiba-tiba isi saya kena stroke tau. Kena stroke. Isi saya ni selain dia masalah senggugut, dia ada masalah satu lagi, dia ada masalah HB low. So HB low ni maknanya darah dia tak cukup. Tambah bila dia datang bulan lagilah tak cukup. So isi saya bila darah dia tak cukup, dia jadi lemah, muka dia pucat kan. Kalau bangun pagi tu memang dia tak larat. Memang dia, so tak tahulah lelaki ada masalah ni ataupun biasanya perempuan. Kan? HB low, darah tak cukup. Isi saya ni sepatutnya setiap 3 bulan dia kena pergi hospital, dia kena masuk darah dalam badan dia. Tapi dia memang tak nak lah. Dia tak nak sebab apa? Sakit dia kata. Kalau dah teruk sangat, memang dia kena pergi hospital, memang kena masuk darah. Kalau dia tak nak masuk darah, doktor akan bagi dia satu pil besar gila, macam zinc lah. Bagi makan tu memang isi saya tak boleh berak. Memang dia berak, dia sembelit gila kan. Isi saya tak nak. Kalau dia tak nak makan pil tu, doktor akan masukkan iodine lah, iron ke iodine macam tu lah, dalam darah dia. So sama juga, dia tak sakit dia kata. And then pada tahun 2019 isi saya kena stroke. Punca dia tu sebab apa? Darah dia tak cukup, oksigen tak sampai dekat dia punya otak, dia kena stroke. Daripada leher ni sampai ke bawah dia memang lumpuh kan, lumpuh. Tapi takdir jugalah, masa dia kena stroke betul-betul depan hospital. Masa dia kena stroke tu betul-betul depan hospital. So saya pun kebetulan sebelah masa kena tu sebelah kita orang ada nurse. So nurse tu tengok bila isi saya dah macam tu kan, mulut dah sengit kan. So nurse tu cakap, puan tarik nafas. So isi saya tarik nafas apa semua, kira macam oksigen tu sampai balik ke otak dan dia punya stroke tu kira macam boleh bergerak balik lah. Kalau tak memang silap air bulan isi saya memang dah lumpuh kan. Sebab apa? Stroke ni bila oksigen tak sampai ke otak, you punya badan tu lumpuh. Bila lama sangat memang organ you memang akan fail lah. Tapi masa tu mungkin takdir juga, ada nurse sebelah kita orang. Nurse tu cakap, puan tarik nafas puan, tarik nafas. So isi saya tarik nafas, oksigen start sampai balik ke otak dia. So dia tak jadi stroke. Tapi masa tu memang dia dah lumpuh, mulut sengit macam tu kan. Alright, ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Okay, lepas tu bila saya pun bawa dia pergi hospital, and then doktor check memang darah tak cukup, dan doktor masukkan darah lah dekat dia punya badan kan. Lepas tu saya tanya lah doktor, macam mana nak settle masalah isi saya ni? So doktor cakap ada 2 cara lah. Satu, pasang IUD lah. Pasang IUD tu macam dia takkan datang bulan lagi lah. Yang kedua dia buat operation buang rahim. So macam saya tanya isi dia, macam mana doktor suruh buat 2 ni, IUD ataupun buang rahim kan? So macam isi saya ni, dia kalau benda-benda masuk dalam badan dia tak suka. Dia memang tak suka benda pelik masuk dalam badan dia. Dia tak nak. IUD dia tak nak. Buang rahim lagilah dia tak nak. Sebab apa? Nak kena buat operation kan. So dia dulu dia dah beranak 2 kali. Anak kita orang ni 2 orang tu semua Caesar. Dah kena belah perut dia 2 kali. So memang ada parut lah. Lepas tu dia pula kena potong usus baru ni dah 3 kali. Kalau nak pergi buang rahim lagi, masuk kali keempat. So dia tak tahan dah. Dia tak nak kan. So kalau tak buat benda ni, memang masalah HB low dia tak settle lah. Kemungkinan dia akan kena stroke lagi. And then saya pun cubalah Google cari macam mana, minta nasihat macam mana nak settlekan masalah HB low isi saya ni kan. And then belilah apa orang cakap, beli makan hati ayam, makan kerang, makan buah kurma, makan buah delima. Saya pun beli lah. Tapi isi saya ni dah lah kena potong usus. Dia tak larat dah. Dia tak larat makan dah. So kalau beli kerang pun dia memang tak boleh makan. Tak boleh makan banyak. Alright. Masa tu dah ada anak. Masa kena tu anak saya yang pertama lahir tahun 2009, yang kedua 2012. Lepas tu dah tak ada anak. Kita orang ada dua orang anak je. Okay. So dengan senggugutnya, dengan HB low-nya kan, lepas tu saya pun tak jumpa solution. So kalau benda ni tak settle, isi saya kemungkinan usus dia akan rosak lagi. Lepas tu kalau HB low tu tak settle, kemungkinan dia kena stroke lagi kan. So tak jumpa solution. Pergi hospital HB low, doktor just cakap sama ada masukkan darah dalam badan dia setiap 3 bulan, ataupun pasang IUD, ataupun buang rahim. Itu nasihat doktor kan. So memang
tak ada cara lain ke nak settle ke mana ni? Yang dia kena stroke tu tahun 2019. Lepas tu bila tahun 2020, bila kita orang punya bisnes kita orang buat kereta sewa, lepas tu bisnes tu memang jatuh gila. Memang jatuh terduduk apa semua. And then kita orang ni income pun dah tak ada. And then entah macam mana Tuhan atur. Tahun 2021 kita orang join SKV dan rupa-rupanya dalam SKV ada produk untuk settlekan masalah isteri saya. Macam senggugut. So macam saya dulu macam pergi farmasi lah, belilah ubat apa segala mak nenek, tak jalan. So macam SKV dia ada satu produk nama dia reverse. So saya bagi je reverse ni kat isteri saya, settle masalah senggugut. So dia tak payah makan painkiller lagi lah. So siapa-siapa yang ada isteri ke, anak-anak ke, kakak ke, kawan ke yang you tengok dia ada senggugut, yang duk makan painkiller, you boleh bagi dia cuba ni reverse ni memang very good. So isteri saya makan, dia dah tak ada senggugut dah. Kalau tak tanya hospital apa semua, macam dia orang pun tak ada solution. Okey, ini masalah senggugut. Okey, lepas tu saya bagi Phytech ni dekat isteri saya tau. Saya bagi Phytech dekat isteri saya. So bila saya tengok isteri saya, dulu dia memang lemah, memang tak larat apa semua. So bila dia makan Phytech ni, dia minum Phytech ni, so dia kata, sekarang ni dia ada tenaga. Kalau dulu pagi-pagi dia nak bangun, dia tak larat kan. Sekarang ni Phytech ni sebab apa? Dia ni macam repair kita punya sistem badan. Alright. Hati ayam jangan makan, lagi merosakkan. Makan buah delima bagus. Kan. Okay, so macam Phytech ni pun nampak ada buah delima. So Phytech ni dia ada macam jus lah, daripada buah manggis, buah anggur, buah delima. Dia ada 12 jenis buah-buahan. So saya bagi yang ni. Saya tanya isteri saya, sekarang ni macam mana? You bangun, baby bangun masih lagi lemah. Tak ada, dia rasa sihat. So dia tak ada lagi masalah HB low. Kalau dulu memang boleh nampak muka dia pucat apa semua. So sekarang ni saya nampak lah isteri saya, dia kesihatan memang okey. Kan? So saya rasa macam sebenarnya saya nak marah. Sebab apa? SKV sebenarnya dia ada produk boleh membantu isteri saya, tapi kita tak tahu. Padahal saya dah kawan dengan founder dia tu daripada tahun 2017. Saya dah berkawan dengan founder dia tu, Puan Kartika, daripada tahun 2017. Tapi saya tak tahu SKV ni boleh bantu isteri saya, boleh bantu saya selesaikan masalah saya. So bila saya masuk SKV, saya betul-betul marah. Sebab apa? Ejen SKV tidak share benda tu. Dia orang ni asyik buat Facebook ads. So bila buat Facebook ads, orang tak tahu kan. So macam sepatutnya bila you jadi ejen SKV, you kena kongsikan, you kena sebarkan, you kena buat live. Macam you kena buat live hari-hari. Orang beli ke tak beli, mampu happy. Janji kita cakap. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang yang menderita. Ramai orang menderita, orang yang struggle apa semua, tapi dia tidak tahu macam mana nak settlekan masalah dia. Macam isteri saya dengan senggugutnya, dengan HB low kan. Tapi rupa-rupanya SKV ada produk yang boleh settlekan tu. So you all, bila you daftar jadi ejen, you jangan pentingkan diri sendiri. Jangan malu lah Tuan Wahid nak buat live, tak tahu lah apa semua. So kalau you jadi ejen SKV, and then you masih ada lagi sikap malu, you tak nak kongsikan pada saya, you berdosa. Itulah. So Izzah kan, you dah join SKV kan, kalau you tak buat live, you dosa tau. You dosa kalau you cakap malu lah apa semua. Sebab apa? Dekat luar sana ramai lagi orang yang menderita, ramai lagi orang yang tak tahu macam mana nak settlekan masalah kesihatan dia. Kan. So macam dululah ejen SKV ni, dia memang tak buat live, dia memang tak cerita kan, tak cerita apa semua. Mostly lah bila saya masuk, Cik Wahid malu nak buat live apa semua. So saya cakap, kalau kau malu, kau dosa. Duit yang kau dapat tu semua duit haram. Kan. So you kena jangan malu. Orang kecam ke apa semua, lantak pi, janji kita sampaikan. Sebab apa? Dekat luar sana ramai lagi yang menderita. Kan. Ramai lagi menderita. So saya tak kisah, you tengok saya punya ni, you tak beli pun tak apa, janji saya sampaikan. Kan. Okay, tu satu. Masalah isteri saya settle, senggugut dia settle, alhamdulillah. Masalah HB low settle. Okay, satu lagi, isteri saya ni dia ada asma tau. Dia ada asma. Isteri saya ni dia tak boleh kena habuk. Dia kena habuk sikit ya. Kalau rumah tu saya menyapu, saya okey je.
saya nyapu tiba-tiba habuk kan. Lepas tu dia start bersin, dia start semput. So kalau dia akan pakai inhaler lah. Kadang-kadang inhaler tu tak jalan, memang kena bawa pergi klinik. Memang dia kena pakai nap lah. Isteri saya memang sebulan sekali memang confirm lah dia kena pergi nap. Tu sebab apa? Dia asma. And then you bayangkan orang asma ni bila COVID dia paling takut. Dia paling takut sebab apa? COVID ni bila kena je dia akan attack paru-paru. Dia ni dah lah semput kan. Dia ni dah semput asma kan. Kalau kena COVID lagi dia apa orang panggil paranoid. Paranoid. Si saya memang paranoid lah. Kalau boleh masa time PKP tu, kalau boleh dia tak nak pergi klinik. Sebab apa? Dia takut nanti dia pergi klinik tiba-tiba dia kena virus COVID apa semua, dia dah lah ada asma. Tiba-tiba kena COVID lagi, jadi dia takut mati lah. Dia dah macam-macam penyakit, senggugut dengan HB low, tiba-tiba tak pasal-pasal kena asma, pergi klinik tiba-tiba kena COVID. So dia memang paranoid gila. Kalau suruh dia pergi klinik memang dia tak nak pergi. Alright. Ada lagi ke yang mendengar saya punya share ni? Kan? Siapa-siapa yang dah daftar jadi ejen, you kena make sure, you kena share. Orang beli ke tak ada masalah. And then share ni dia macam dia ada level lah. Level paling tinggi adalah kalau kita buat live lah. Buat live kan. Lepas tu kalau kita buat video. Lepas tu kalau kita buat poster tu. So keberkesanan paling tinggi adalah live. Live tak kisahlah you buat live dekat TikTok, dekat Facebook ke, dekat IG, tak ada masalah. Janji you buat live. Jangan bagi alasan malu lah, tak berani lah, semua kan. Sebab apa? Kalau you tak buat tu, kita tak tahu orang dekat kawan-kawan kita ni sebenarnya dia memerlukan produk tu. Disebabkan kita selfish, kita malu, and then kawan-kawan kita menderita lah. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Okay, so isteri saya ni memang ada asma. Alright. And then macam SKV, dia ada satu produk tau, nama dia Defend. Defend ni. So Defend ni dia dibuat untuk menguatkan sistem imun kan. Kalau you Defend ni dia ada vitamin C, vitamin D, lepas tu dia ada cendawan susu harimau, dia ada buah kamu-kamu kan. So salah satu fungsi Defend ni dia bagus untuk orang ada asma. So isi saya makan Defend ni, and then saya pelik. Dah lama dia tak pakai dia punya inhaler kan. Memang lama. Kalau tak memang dalam seminggu tu memang 2-3 kali lah dia akan pakai dia punya inhaler kan. Lepas tu bila dia ambil ni, saya tengok macam dah lama dia tak pakai inhaler kan. Sampai saya tanya dia, baby punya inhaler kat mana? Dia pun dah tak ingat lah kat mana dia letak. Dia dah lupa kat mana. Sebab dia dah lama tak pakai inhaler. So saya nampak perubahan isteri saya. Dia ada asma. Bila dia makan ni Defend ni, dia dah tak ada asma dah. Dah okey kan. So itulah perubahan yang berlaku kepada family saya. Dari segi kesihatan, alhamdulillah saya daripada masalah berat badan saya dah normal. Lepas tu saya dulu selalu demam kan. Lepas tu gigi saya selalu berdarah. Sekarang ni kesihatan alhamdulillah okey. Macam isteri saya lagi teruk lah, dengan senggugutnya, dengan HB low, dengan asma. Sekarang ni semua dah settle. So antara duit dengan kesihatan ni, pada saya kesihatan ni lebih mahal lah. Right. So bila saya join SKV, kesihatan pun saya dapat, duit pun saya dapat. So saya nak pun you all ni yang tak kisahlah you jadi customer ke, you jadi agent ke, you dapat dua benda ni. You dapat dari segi kesihatan, and then you dapat dari segi kewangan. Macam saya alhamdulillah lah, tahun lepas saya punya commission lah dalam 250,000 lebih lah. Kalau kita bahagi dengan 11 bulan, dalam 20,000 lebih lah alhamdulillah kan. So saya mencarilah sesiapa yang nak. Kalau you tak nak jadi ejen pun tak apa. So saya nak bantulah. Kalau you ada masalah kesihatan, macam banyak jugalah. Macam SKV ni produk dia macam kencing manis kan. So rupanya dekat luar sana ramai lagi yang ada masalah kencing manis. Dan kalau orang ni dia pergi hospital, memang doktor bagi ubat. Lepas tu kalau teruk sangat, memang doktor akan potong lah. Sebab apa, kencing manis ni kalau kaki dia dah buruk, memang potong lah kan. Macam isteri saya, dia ada masalah HB low, pergi hospital, doktor punya solution, potong je lah. Potong je. Tapi sebenarnya macam SKV, sebelum kita potong ke, buang ke apa semua,
sebenarnya kita boleh repair dulu, and then insyaAllah lah, kalau betul kita istiqamah, benda tu boleh pulih, kan? Benda tu boleh pulih. Sebelum, macam isteri saya kalau ikut kan, memang dia dah kena pergi buat operation, kena buang rahim. Kalau tak buang rahim, dia akan jadi lemah, silat-silat dia kena stroke kan. Tapi bila kita gunakan produk SKV, alhamdulillah dia dah tak ada lagi HB low kan. So macam dalam dunia ni Tuhan dah menghasilkan, dah buat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bagus untuk badan kita. Cuma kita ni just ambil benda-benda tu, kita buat dalam bentuk produk, kita guna. Kalau zaman dulu nenek moyang kita dulu, mungkin dia orang makan ulam-ulam, dia makan buah-buahan kan, tak ada makanan proses, so dia tak ada isu tu. Macam kita ni zaman moden sekarang ni, dengan KFC-nya, dengan McDonald, makanan segeranya, food processingnya, semua makanan kita sekarang ni banyak makanan yang tidak sihat. So kita duk makan itu yang menyebabkan kita menghadapi masalah kesihatan. So macam SKV ni, dia hasilkan produk supaya kalau kita makan produk-produk yang tidak sihat, so kita ada suplemen yang boleh neutralizekan benda tu kan. Macam kita duk ambil benda manis kan, benda tu sebenarnya racun kan. Tapi bila kita gunakan produk SKV, kita boleh stop benda tu, and then kita start repair kita punya. So yang this one pun memang very good lah. So saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen, nak tambah pendapatan, yang nak ubah kehidupan dia, yang nak sihat, untuk join saya. Okay, so kalau you berminat, you boleh klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Modal dia murah je. Kalau you duduk dekat Semenanjung, RM65.40. Kalau you duduk dekat kat Sarawak, RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71.30. Kalau you duduk kat Singapura, RM81. Modal murah saja, insyaAllah you boleh buat. Okay, itu saja. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.